Terima kasih yang pertama, yang kelima, uh, yang ke-20. Dengar suara saya no? Tajuk kita pada petang ni sekejap, petua untuk mengenali pentaksub dan penjilat DAP. Ada petua dia no? Nak bagi petua. Tuan Faizul, Waalaikumsalam. Ramzul, Waalaikumsalam. Singkat, hello. Salim Salih, Waalaikumsalam. Naksemana Malaya. Muhammad Tarmizi Yaakob, Waalaikumsalam. Azhar Safia, Ahmad Taufik Adnan, Adrian Nizam, Abu Sulaiman, Razak Yusof, Abdul Aziz, Raja Kamal, Raja Bazin, Nazman Man, Waalaikumsalam, Andra Nizam. Awal live ya? Live sekejap lah petang. Saja nak live petang. Kalau kita live malam. Kan malam pun ramai orang live. Jadi saya ingat nak buat petang lah hari ni sehari. Sebab hari Isnin sampai hari Khamis mungkin saya tak akan buat live lah. Sebab giliran saya lah. Saya nak balik jaga mak saya yang tak sihat. Jadi saya ambil kesempatan lah masa-masa yang ada ni untuk buat live lah pada petang ni. Dan mohon saudara-saudari untuk berkongsi lah video live ni. Semoga perkongsian kita membawa kebaikan yang besar kepada perjuangan agama, bangsa dan tanah air. Dan usaha kita lah untuk menyedarkan rakyat Malaysia, terutamanya orang-orang Melayu. Petua dia hari ini punya tajuk, petua dia nak mengenali penjilat dan pentaksub DAP. Tuan-tuan, teruskan perkongsian tuan, teruskan perkongsian, dan tuan dan puan boleh bertanya lah apa-apa soalan, dan saya akan jawab kalau dalam kemampuan saya. Kalau di luar kemampuan saya akan kata tidak tahu, ataupun orang Kedah kata tak tahu. Tuan-tuan, suara jelas no? Terima kasih tuan-tuan. Teruskan perkongsian. Kan? Tunggu kawan-kawan yang lain masuk menyertai live kita. Dan live kita sebenar-benarnya live rakyat biasa. Bukan a very important person dalam parti. Bukan very important person dalam kerajaan. Kita cuma ordinary citizen, iaitu rakyat biasa yang sayangkan kepada agama, bangsa dan tanah air kita ni, Malaysia ni. Dan kita jugalah pejuang-pejuang yang nasionalisme. Bukan pejuang-pejuang DAP. Atau pejuang-pejuang Pakatan Harapan. Atau yang masih lagi berhati dan berjiwa DAP. Itu cerita tuan-tuan. Ya, kena jagalah. Ibu jagalah. Kita maklum. Ibunda kita, Turahah, sedang sakit. Bersama-sama kita berdoa agar diberi kesembuhan kepada ibunda Turahah kita. Bersama-sama berdoa lah. Baik tuan-tuan, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ismi Rakyat, asal dari Baling, Kedah, tinggal di Perak Darul Ridwan. Saya ni pengundi di negeri Perak. Saya belum pernah lagi lah mengundi di negeri Kedah. Yang pernah saya mengundi dua negeri lah. Negeri Pahang pada tahun pada pilihan raya pilihan raya ke-11 saya mengundi di Pahang. Pilihan raya yang ke-12, yang ke-13, yang ke-14 saya mengundi di Lumut, Perak, Darul. Sebab saya dulu Navy. Dalam Navy ni kalau bertugas di Pahang kena mengundi di Pahang lah. Sebab saya bermau setahun di sana. Bila saya datang balik ke base Lumut, saya mengundi di Parlimen Lumut lah. Sini pengundi di Perak lah. Dan bekas pengundi di negeri Pahang. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita hari ni tuan, kita nak tahu tanda-tanda. Petua untuk mengetahui tanda-tanda yang orang tu adalah penjilat dan pentaksub PDAP. Dia mudah ya tuan-tuan. Kalau tuan sebut kebaikan-kebaikan Najib, kebaikan-kebaikan kepimpinan Barisan Nasional, kejayaan-kejayaan kerajaan Barisan Nasional, dan mereka akan marah. Mereka akan marah. Mereka akan meroyan dan mereka akan jadi gila babi. Ini tanda-tanda tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pentaksub DAP ni, termasuk DAP, dia paling takut kepada kebangkitan Barisan Nasional. Dia paling takut kepada kebangkitan UMNO tuan-tuan. Dan dia paling bimbang kalau Najib ni kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia. Cuba tuan-tuan sebut.
Najib bakal Perdana Menteri Malaysia. Ramai tak yang meroyan? Ramai yang meroyan tu sebenarnya adalah pentaksub dan penjilat DAP. Bila kita mempertahankan kebenaran berkenaan pertuduhan-pertuduhan yang sedang dihadapi oleh kepimpinan UMNO, yang meroyan tu, itulah penjilat-penjilat dan pentaksub kepada DAP. Itulah pengkhianat sebenarnya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak tahu. Ni orang kata kalau kita sokong Najib, kita taksub Najib, kita jilatkan Najib. Tuan, nampak tak propaganda dia orang? Dan kalau ada mana-mana pemimpin atau mana-mana pihak yang mengatakan Najib adalah beban kepada UMNO, itu juga sebenarnya pentaksub dan penjilat DAP. Sebab dia percaya kepada segala fitnah-fitnah, pemalsuan fakta ekonomi, pemalsuan fakta berkenaan GST, pemalsuan fakta tentang hutang negara, dan mereka percaya kepada manifesto 22 bulan. Makna mereka ni masih lagi berjiwa DAP. Dan orang yang berjiwa DAP ni, tuan-tuan, kadang-kadang ada di kalangan kita tanpa kita sedar. Mereka tak ramai, tapi mereka rajin macam DAP. Rajin. Tuan-tuan, tengok ada yang duk marah ni. Ada yang marah. Kalau tuan nak tahu, saya ulang, kalau nak tahu tanda-tanda orang tu penjilat pentaksub DAP, tuan sebut kebaikan Najib. Tuan sebut kejayaan Barisan Nasional. Tuan pertahankan kepimpinan UMNO. Tengok, kalau dia mengamuk tu sah lah tu, tuan-tuan. Sah orang DAP, tuan-tuan. Sah pentaksub dan penjilat DAP. Maksud mereka ni masih percaya kepada tuduhan-tuduhan fitnah yang dibuat oleh DAP. Mereka masih percaya segala pertuduhan-pertuduhan yang dibuat oleh kerajaan DAP. Tuan-tuan. Dan mereka masih nak mempertahankan, nak menegakkan benang yang basah yang diperjuangkan oleh DAP. Tuan-tuan. Dan ada juga di kalangan-kalangan penjilat DAP ni dah insaf dan kembali bersama dengan kita. Ada yang dah insaf. Kembali bersama kita. Tapi ada juga di kalangan mereka itu yang masih lagi berjiwa DAP. Nak buruk-burukkan UMNO. Dia kata UMNO gila kuasa. Najib jahat. Najib pencuri. Duk kata kepada Zahid. Duk kata kepada kepimpinan UMNO. Itu semua adalah tanda-tanda jelas mereka itu masih lagi berjiwa DAP. Dan masih belum bertobat sebenar-benarnya bertobat. Masih lagi nak menghancurkan negara kita, tuan-tuan. Ni jelas, tuan-tuan. Ada tak? Tengok, ada tak? Yang duk kata saya ni penjilat Najib, pentaksub Najib tu, itu sah. Itu sah, tanda-tanda jelas. Pentaksub dan penjilat DAP. Yang duk kata Zahid makan duit anak yatim, itu sah. Jelas-jelas pentaksub DAP. Sebab apa? Sebab mereka memang nak pastikan UMNO ni jatuh. Sebab mereka tahu kekuatan orang Melayu bersatu di bawah UMNO. Macam bersatu mereka tak attack sangat. Sebab bersatu ni parti yang tak mendapat sokongan orang Melayu. Dia hari nak pecah belahkan orang Melayu. Supaya UMNO jadi kecil. Supaya orang Melayu berpecah-pecah kepada badak parti. Tahu apa? Okey, tuan-tuan. Waalaikumsalam. Tuan teruskan perkongsian, tuan-tuan. Ya, saya cakap betul, tuan-tuan. Ada yang bantah tak? Sebab ramai yang menyokong kan. Tapi yang saya sebut kan, Najib adalah menteri yang terbaik di Malaysia. Ada tak orang komen? Yang komen marah-marah tu, yang meroyan gila babi tu, sah pentaksub dan penjilat DAP. Jadi, itu caranya kita nak mengesan tanda-tanda pentaksub dan penjilat DAP dalam media sosial ni. Kalau kita tak tahu nak mengesan tanda-tanda penjilat dan pentaksub DAP, kita akan tertipu dengan mereka-mereka ini. Kadang-kadang mereka ni bernama Melayu. Ada yang bernama Cina, ada bernama India, ada bernama orang putih, macam-macam nama mereka boleh gunakan. Sebab DAP ni bukan bangsa. DAP ni adalah parti. Parti yang menolak kepada ketuanan Melayu. Parti yang menolak kepada perjanjian kemerdekaan yang disetujui oleh bapa-bapa kemerdekaan. Dan mereka akan buat apa-apa sajalah untuk memastikan kita ni orang Melayu benci kepada Najib. Benci kepada kepimpinan UMNO. Meluat kepada UMNO dan sebagainya. Hakikat realiti, itulah tanda-tanda penjilat-penjilat DAP, tuan-tuan.
Ada apa soalan tuan-tuan? Alah tuan-tuan, nak kesan DAP bukan, menyokong DAP bukan susah. You sebut UMNO, you sebut Najib, you sebut Zahid, you sebut Ahmad Mazlan. Mengelupur tuan-tuan. Mengelupur tuan-tuan. Mereka ni tuan, kalau boleh nak cepat-cepat Najib masuk Sungai Buloh. Nak cepat-cepat Zahid masuk Sungai Buloh. Sebab apa? Sebab memang mereka tu orang DAP. Tak semestinya mereka tidak duduk dalam parti DAP, mereka bukan berjiwa DAP. Kadang-kadang ada di kalangan kita pun yang berjiwa DAP, yang masih percaya kepada fitnah-fitnah yang dibawa oleh DAP. Masih percaya tentang fitnah GST. Masih percaya tentang fitnah hutang negara. Masih percaya kepada fitnah berkaitan ekonomi negara. Ni cerita dia. Tuan-tuan. Jelas. Jelas. Kita boleh buat perbandingan sendiri, saudara. Tengok saya cerita sikit kebaikan. Di bawah Barisan Nasional dulu, tuan-tuan. Di bawah Barisan Nasional dulu. Bagaimana keadaan ekonomi negara? Bagaimana keadaan pembangunan infrastruktur awam di negara kita? Bagaimana kemasukan FDI? FDI ni maksudnya dalam bahasa Melayu, pelaburan terus asing. Banyak ada? Banyak. Wujud peluang pekerjaan yang banyak. Berbagai-bagai bantuan kita dapat. Tak ada pun mana-mana penjawat awam yang takut dibuang kerja. Tidak ada mana-mana pun pekerja swasta yang bimbang dibuang kerja. Betul tuan-tuan? Berbagai-bagai bantuan-bantuan persekolahan. Bantuan-bantuan kepada pelajar-pelajar. Pusat-pusat pengajian tinggi awam dan swasta. Lagi apa lagi? Bantuan sara hidup kepada nelayan. Bantuan sara hidup kepada petani, pekebun, pesawah. Bantuan kepada pemandu-pemandu teksi, kereta sewa. Bantuan kepada golongan yang berusia 60 tahun yang tak ada kerja, yang susah, dapat tiap-tiap bulan RM300 di bawah bantuan BOT, bantuan orang tua. Lagi apa lagi tuan-tuan? Yang mencetuskan berbagai-bagai bantuan rakyat adalah Najib Razak Barisan Nasional di bawah dasar Satu Malaysia dan dasar Transformasi Nasional. Maksud struktur ekonomi kita hari ini bertahan pun masih kekal dengan struktur transformasi dasar Satu Malaysia. Ini jelas. Bantuan-bantuan kita dapat hari ini, bantuan prihatin, semuanya daripada dasar asalnya dari dasar transformasi nasional. Hari ini kita dapat air lestari sebulan RM500 selama 12 bulan. Itu pun usaha yang dibuat oleh bapa transformasi nasional kita, Najib Razak. Berkenaan moratorium yang pertama kita dapat, itu pun usaha daripada Najib Razak. Ni air sinar, itu pun usaha daripada Najib Razak. Moratorium kali kedua ni pun usaha dari Najib Razak. Itu cara dia tak jadi Perdana Menteri. Kalau kata Najib Razak ni Perdana Menteri, tentu kita ni pencarum KWSP, tak ada masalah syarat dan kriteria. Tentu moratorium mudah disambung tanpa perlu membebankan kita, tuan-tuan. Ini jelas, tuan-tuan. Jadi bila kita cakap macam ni, pentaksub DAP akan marah. Dia akan marah, tuan-tuan. Dia akan mengamuk. Dia akan kata kita pentaksub, kita penjilat. Dia kata enough if enough. Cukup lah, bagi orang lain lah. Kenapa dia orang kata macam tu? Sebab apa? Sebab dia orang nak rosakkan orang Melayu. Mereka ni nak tindas orang Melayu. Mereka tahu yang Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak ada kemampuan untuk menjana ekonomi negara. Tidak ada keupayaan untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Tidak ada inisiatif dan idea yang lebih kepada berjiwa rakyat. Sebab Tan Sri Muhyiddin Yassin ni dia lain sikit. Walaupun dia daripada UMNO dulu, tapi dia tak macam Najib Razak. Dia tak cetuskan apa-apa dasar pun. Satu pun tak ada. Ini bukan kita nak condemn dah. Kita cakap benda yang realiti, benda yang jelas. Mereka memang nak seorang Perdana Menteri yang lemah. Bila Perdana Menteri itu lemah, mudah mereka untuk merosakkan pemikiran orang Melayu. Mereka nak pastikan semua pemimpin Melayu yang luar biasa, yang berwibawa, yang berkarisma ni di-lock up, disimpan di Sungai Buloh. Supaya orang Melayu tak boleh bangkit lagi. Ini cerita dia. Sebab dia orang nak habiskan semua pemimpin-pemimpin yang ada keupayaan dalam ekonomi, dalam pentadbiran, dalam pengurusan negara. Mereka nak pemimpin Melayu yang lemah mengetuai negara. Bila pemimpin Melayu yang lemah mengetuai negara, apa implikasi dia? Jadi macam hari ni dah.
Masalah hari ini sebabkan Perdana Menteri kita lemah. Itu saja. Dia tidak ada keupayaan untuk mentadbir, urus dan menjaga ekonomi negara dengan baik. Itu saja. Bukan kata Tan Sri kita tak baik. Tapi dia tak ada keupayaan. Dia tak ada talent. Sebab nak jadi Perdana Menteri ni mesti ada IQ yang lebih. IQ lebih. Kan? Macam Najib Razak dulu. Kan? Macam mana dia bangunkan ekonomi negara. Kan? Kenapa dia buat transformasi nasional? Untuk apa? Untuk dia mengubah. Transformasi tu, kalau dalam bahasa elektronik, yang saya belajar dulu lah. Saya ni budak elektronik asal tu tuan-tuan. Dari vocational, masuk LDM, banyak belajar tentang elektronik. Transformer tu maksudnya pengubah. Kan? Dalam televisyen, dalam radio dia ada transformer. Daripada arus ulang alik, dia pergi kat transformer, dia ubah jadi direct current ataupun arus terus. Transformasi nasional maksudnya lurus. Itu tuan kata tahu. Transformasi tu maksudnya lurus. Maksudnya Najib nak membina ekonomi yang lurus. Maksud lurus itu adalah adil. Adil kepada Melayu, adil kepada Cina, adil kepada India, adil kepada semua masyarakat di Malaysia ini. Wujudlah dasar satu Malaysia. Dasar satu Malaysia ditambah dengan dasar transformasi nasional bermaksud dasar ekonomi yang lurus. Dasar pencukaian yang lurus. Bila dasar ekonomi itu lurus, ramai yang mendapat manfaat kesenangan. Bila dasar pencukaian itu lurus, ramai yang dapat berbagai-bagai bantuan. Dan kebergantungan kerajaan kepada Petronas berkurangan. Dari 30% setahun kepada 12% ke bawah. Itu faktanya tuan-tuan. Saya ulang. Maksud transformasi itu lurus tuan-tuan. Lurus. Perjuangan yang lurus. Itu maksud transformasi. Kan? Saya tahu. Yang saya tahu sebab memang saya belajar transformer ni lama tuan-tuan. Daripada sekolah vocational Teluk Air Tawar Batawa, kelas elektronik, kita belajar tentang transformer. Kan? Lepas tu saya masuk di LDM. First saya dihantar ke UTM untuk belajar teknologi marine elektronik persenjataan. Miko 100 Germany teknologi Jerman kan. Jadi kita tahulah transformer ni. Kan? Maksudnya transformasi nasional adalah dasar ekonomi yang lurus, yang adil. Sebab tu buat GST. GST juga dasar cukai yang lurus. Siapa yang benci GST? DAP. Sebab apa? Tuan tahulah sebab apa kan? Sebab apa? Kalau ikut dasar ekonomi Tun Mahathir dulu, dasar dia pecah dan perintah. Dia masih bawa lagi dasar-dasar penjajah. Yang mana orang Melayu ditempatkan di perkhidmatan awam dan juga sebagai operator-operator di syarikat-syarikat swasta. Itu yang kerja orang Melayu dulu. Kan? Orang Cina ditempatkan sebagai entrepreneur. Entrepreneur maksudnya usahawan-usahawan dalam negara kita. Manakala orang India pula kan, diberi kedudukan di sektor buruh. Buruh. Orang India buruh. Buruh estate, buruh itu, buruh ini. Menguasai buruh. Itu cara dasar ekonomi Tun Mahathir. Dan dasar ekonomi Tun Mahathir, dia tak lurus. Dia bengkang-bengkok dan berbelit-belit, tuan-tuan. Maka wujud monopoli. Monopoli gula, monopoli siaran televisyen, monopoli, semuanya monopoli, tuan-tuan. Semuanya monopoli. Maksud ekonomi kapitalis yang ortodok, tuan-tuan. Bin Najib ubah. Dari dasar pecah perintah Tun Mahathir, dari dasar monopoli Tun Mahathir, dia pecah kepada transformasi nasional. Ekonomi yang lurus. Faham tak? Sebab ekonomi dulu, ekonomi ulang alik. Kan? Transformer tu dia ubah kepada ekonomi yang lurus. Itu maksud dia. Bila dia nak buat transformasi nasional, sistem ekonomi yang lurus, sistem cukai GST yang lurus, sebab tu dia ditentang. Dia dijatuhkan. Dia dianiaya sebab apa? Kalau Najib kekal sebagai Perdana Menteri, Malaysia akan berubah selama-lamanya. Selama-lamanya. Akan lahir ramai lagi entrepreneur daripada orang Melayu, orang Cina, orang India. Akan berlaku perubahan yang besar kepada senarai taikun-taikun kaya dalam negara kita, tuan-tuan.
Dan rakyat biasa akan dapat manfaat. Lebuh raya Pan Borneo yang percuma. Dan berbagai-bagai kemudahan-kemudahan yang percuma. Berbagai-bagai bantuan kepada rakyat. Tengok janji manifesto Barisan Nasional, saudara. Ni saya cerita tuan-tuan ni. Kalau Barisan Nasional menang di pilihan raya ke-14, anak-anak golongan B40 yang berjaya melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian awam atau swasta, kerajaan akan bagi 1,500 one-off cash money kepada tiap-tiap keluarga yang anak mereka berjaya masuk universiti. Kenapa Najib bagi 1,500? Apa kepentingan 1,500 ni? Sebab kalau first kita nak masuk universiti, kita kena baking 1,500 separuh tu. Dekat Bank Nasional ke, Bank Islam ke. Jadi kita boleh masuk universiti lah. Kan? Yang separuh lagi kita dapat PTPTN, kita bayar yang separuh lagi, betul. Dan Najib jugalah yang mengurangkan bunga. Dulu PTPTN zaman Mahathir 3% kena. Zaman Najib cuma 1%. 1% tu pun adalah sebagai urusan pinjaman saja. Tidak. Banyak lagi tuan-tuan kalau nak cerita tuan-tuan. Pendidikan kita bangkit zaman bila? Zaman Najib Razak. Tengok IPTS tumbuh merata-rata dalam negara kita zaman bila? Zaman Najib Razak. Tengok Universiti Malaysia Pahang, Universiti Malaysia Sabah, Sarawak, Perlis. Wujud zaman bila? Wujud zaman Najib Razak. Berbagai-bagai institusi pendidikan swasta datang ke Malaysia. Nampak tak? Berapa ramai hari ni anak-anak muda yang ada bachelor, yang ada diploma. Begitu ramai tuan-tuan. Kalau dulu zaman Mahathir, berapa kerat ya anak-anak Melayu yang berpeluang melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi. Dahsyat tak dahsyat transformasi nasional tu? Dahsyat. Lurus. Okey tuan-tuan? Okey tuan. Ada apa soalan tuan? Transformasi itu maksudnya lurus lah. Transformasi. Transformer. Transformer ni. Kalau orang yang ada belajar elektrik, belajar elektronik, dia faham sangatlah. Transformer ni, dalam televisyen kita ada transformer. Dalam peti ais kita ada transformer. Dalam radio kita ada transformer. Transformer ni, fungsi dia, bila arus ulang-alik tu, kita cucuk plug kita masukkan plug, buka switch, current tu yang masuk tu, elektrik tu, jenis dia adalah arus ulang-alik. Arus ulang-alik tu akan sampai kepada transformer. Sampai transformer. Bila sampai ke transformer, transformer akan ubah jadi direct current ataupun arus terus. Itu maksud transformasi. Mengubah ekonomi yang berbelit-belit kepada ekonomi yang lurus. Mengubah sistem percukaian yang berbelit-belit kepada sistem percukaian yang lurus. Itu maksud transformasi nasional. TN50. TN50 maksudnya, bila sampai saja tarikh sebut, Malaysia dah jadi sebuah negara yang ekonomi yang lurus, percukaian yang lurus, rakyat yang lurus. Faham no? Dia jatuh sebab transformasi nasional. Najib tu jatuh tuan-tuan sebab transformasi nasional. Itu je. Kalau bosku tak buat transformasi nasional, dia tak jatuh. Sebab kalau hanya atas dasar satu Malaysia, dia tak jatuh. Sebab dasar satu Malaysia ni lebih kepada kebajikan. Yang Najib ni dijatuhkan oleh puak-puak DAP ni disebabkan dasar transformasi nasional. Dia akan ubah tuan-tuan. Dia akan ubah habis tuan-tuan. Melayu, Cina, India duduk sama tinggi dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan. Tak ada jarak, tak ada jurang lagi. Tuan-tuan, tak ada jarak, tak ada jurang lagi. Sebab tu dijatuhkan. Pak Loh jatuhkan sebab apa? Dasar bumi hijau. Pak Loh jatuhkan. Dasar bumi hijau ni pun dekat-dekat dengan dasar transformasi tuan-tuan. Tapi lebih kepada pertanian, peternakan adalah perniagaan. Itu sebenarnya Pak Loh jatuhkan. Kalau ada mana-mana PM nak sentuh, nak ubah tentang ekonomi, dia akan jatuhkan. Dia akan jatuhkan. Tan Sri kita, Muhyiddin Yassin, dia berani ubah apa?
dia tak berani ubah apa-apa, tuan-tuan. Dia kekalkan. Nak buat GST pun dia tak berani, tuan-tuan. Kalau ikut dasar ekonomi Mahathir ni, Petronas. Lepas tu, tengok aset-aset yang bernilai tinggi, jual. Tengok tabung haji banyak ladang, jual. Tengok tabung haji ada hotel, jual. Ini dasar ekonomi Mahathir, tuan-tuan. Dia nak bagi ni, pihak swasta ni menguasai ekonomi. Pihak kerajaan ni sebagai pentadbir saja. Dia nak kerajaan pentadbir saja. Bosku dia lain. Dia nak kerajaan ni menguasai ekonomi. Nampak tak? Dia beli dulu dia kes di Perlis. Kes ladang gula ke kilang gula yang bosku beli tu. Orang duk marah. Marah buat apa? Dia berkata kilang gula Rosmah lah. Semua tu fitnah, tuan-tuan. Sebab apa kita nak ambil alih sikit penguasaan gula, tuan-tuan? Sebab kita kena tahu yang harga gula dikawal oleh sebuah syarikat yang statusnya sendirian berhad. Bila statusnya sendirian berhad, kita tak boleh kawal dia. Kita kena ikut dia. Jadi kalau demand kita tinggi, dia kurangkan supply, makna harga akan naik. Bila harga naik, kerajaan terpaksa keluarkan beratus-ratus juta untuk bagi subsidi kepada gula. Ingat zaman dulu, kita beli gula, 1 pack dia boleh beli. 2 pack dia boleh beli. Kenapa jadi begitu? Sebab dia orang kontrol supply. Demand tinggi. Demand dari rakyat Malaysia untuk gula tinggi. Tapi supply dikontrol oleh satu tauke saja. Bila tauke itu kurangkan supply, harga gula akan melambung. Bila harga gula melambung, kerajaan terpaksa keluarkan ratus-ratus juta untuk bagi subsidi kepada gula. Itu yang kita kena tahu, tuan-tuan, tentang globalization. Orang duk marah, oi gula kurang sebab apa? Sebab kita tak kuasai gula. Hanya satu orang yang kuasai gula. Bila Najib nak ubah, nak kawal harga gula, kena fitnah. Kena tuduh dengan berbagai-bagai tuduhan yang ngeri daripada puak-puak DAP ni, tuan-tuan. Ada apa soalan, tuan-tuan? Contoh yang saya suka ulang tu, tentang FDI. Pelaburan asing terus China ke Malaysia. Itu pun mereka fitnah. Mereka fitnah Najib nak jual negara. Bohong, tuan-tuan. Kita negara yang sedang buat transformasi nasional. Kita tidak ada simpanan wang yang banyak. Sebab status negara kita masih lagi negara membangun. Yang masih membangun. Jadi kita ada tanah. Muka bumi kita tidak ada bencana. Kita ada Selat Melaka. Di sebelah kita adalah Singapura. Betul? Yang kedua, kita ada pekerja yang ramai. Iaitu rakyat kita. Kita ada pekerja mahir. Separuh mahir. Pekerja-pekerja biasa. Betul? Hari ini pekerja-pekerja kita yang mahir terpaksa bekerja di luar negara. Bekerja di Singapura, di Australia dan di negara-negara yang lain. Jadi bila ada FDI dari China masuk, maka syarikat-syarikat China ni akan datang melabur ke negara kita. Di negara kita akan untung atas sewa tanah itu. Akan untung atas cukai GST. Akan untung atas cukai korporat. Dan rakyat kita mendapat peluang-peluang pekerjaan yang dengan gaji yang sepadan dengan sijil tanda kita mengaji. Itu tujuan dia. Itu tujuan dia. Orang kata, kenapa China tak melabur kat negara lain? Kenapa dia banyak melabur kat Malaysia? Sebab apa? Sebab kita kena tahu sikit tentang pengetahuan umum. China ni, dia sedang kejar kedudukan nombor 1 FDI di dunia. Tapi kedudukan dia masih nombor 2. Dia telah atasi Amerika, Jerman dan negara-negara lain. Tapi dia tak mampu nak atasi Singapura. Singapura tu negara FDI nombor 1 di dunia kalau tuan-tuan nak tahu. China nombor 2. Jadi China nak mengatasi Singapura bagaimana? Tentu dia kena inject modal yang banyak ke Malaysia dan dia buat pelaburan yang besar di Iskandar Puteri. Apa tujuan dia buat pelaburan di Iskandar Puteri itu? Untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang banyak kepada rakyat kita di Johor. Maka rakyat kita, iaitu pekerja-pekerja mahir ini, tidak akan lagi bekerja di Singapura. Rakyat kita akan bekerja di Iskandar Puteri. Bermakna, Singapura akan menghadapi masalah tenaga mahir. Hari ini dia orang tak perlu sediakan tempat tinggal untuk pekerja-pekerja Malaysia. Mereka tidak perlu sediakan apa-apa pun. Sebab pekerja kita pergi dan balik. Pergi dan balik. Tuan-tuan,
Tapi bila kata pekerja kita tak bekerja di Singapura lagi, Singapura kena ambil tenaga mahir dari negara-negara lain dan tentu banyak bebanan kepada mereka. Itu tujuan dia, tuan-tuan. Itu tujuan dia. Apa Najib buat? Kenapa Najib buat Israel dulu? Apa tujuan dia? Najib nak kena bangunkan ekonomi pantai timur. Apa masalah gagalnya Mahathir nak bangunkan ekonomi pantai timur? Jawapan dia mudah. Tak ada connectivity. Tak ada jalan perhubungan yang baik. Tak ada kereta api yang baik. Najib buat Israel. Kita nak ambil untung dari mana? Bukan daripada tiket rakyat. Rakyat akan dapat diskaun tiket tu. 80% pengangkutan Israel adalah dalam bentuk kargo. Kargo di Taman Industri Malaysia China dan yang lain. Sama juga di Sabah Sarawak. Kenapa ekonomi Sabah Sarawak gagal dibangunkan? Kenapa ekonomi sosial rakyat Sabah Sarawak teruk? Sebab apa? Tak ada connectivity, tak ada jalan perhubungan. Sebab betul tu Najib buat Pan Borneo untuk bangkitkan ekonomi. Sebab tuan-tuan, satu-satu negara asing ataupun pelabur tempatan, sebelum dia nak melabur ke mana-mana negeri atau negara, yang pertama dia tengok apa? Dia tengok keadaan muka bumi negara tu. Ada bencana tak? Tak ada bencana. Yang kedua tengok apa, tuan-tuan? Dia tengok jalan raya. Dia tengok lebuh raya. Dia tengok pelabuhan. Dia tengok jalan kereta api. Baru dia akan melabur ke negara tu. Baru dia akan buat kilang di situ. Baru dia boleh bawa produk dia untuk dijual dalam negara ataupun dikeluarkan dari negara kita. Ini penting, tuan-tuan. Ini dalam subjek globalization. Jadi kita dipitnah. Kita dianiaya, ditipu, tuan-tuan. Saya rasa tuan, Amerika bukan nombor satu. Amerika kalau FDI nombor satu, Tuan Puan Nordiana, Trump tak kalah lah pemilu pilihan raya baru ni. Nombor satu Singapura tu. Nombor satu. Nombor satu di dunia. FDI, tuan-tuan. China nombor dua. Tapi sayanglah hari ni, tuan-tuan, segala cita-cita Najib, cita-cita rakyat Malaysia tentang ekonomi yang lurus, transformasi nasional ni, telah dihancurkan oleh penjilat-penjilat dan pentapsub DAP. Perang sistem percukaian kita lemah, kredit kita jatuh, cash flow kita dah kurang. Bila cash flow kita kurang, kita susah nak pinjam duit yang baru, tuan-tuan. Sebab cash flow kita kurang, tuan-tuan, hari ni. Dulu cash flow kita banyak, tuan-tuan. Ekonomi rakyat pun bagus, tuan-tuan. Tengok dulu Najib buat apa. Proton tu. Memang Mahathir cetuskan Proton. Tapi Proton gagal. 30 tahun tak boleh untung. Kena bail out, pinjam duit kerajaan, pinjam duit rakyat. Tapi Najib buat macam mana? Najib buat corporate strategik. Apa maksud corporate strategik? Dia buat kerjasama. Dia cadangkan kepada Syed Mokhtar, owner kepada Proton ni, untuk buat corporate strategik dengan Geely atas pilihan Proton sendiri. Di Proton jual share sebanyak 49%. Maka Syed Mokhtar masih pegang lagi 51%. Maksud owner kepada Proton adalah warga negara Malaysia, berbangsa Melayu. Tuan-tuan, daripada corporate strategik yang dibuat oleh Najib ni, hari ini terhasillah kereta X70, X50, X50. Betul? Canggih tak? Mesra pengguna tak? Tengok X70, mesra pengguna tak? X50, mesra pengguna tak? Mesra pengguna. Berbanding dengan cara Tun Mahathir. Cara Tun Mahathir buat kereta dulu, lebih macam GM Amerika. Dia tak mesra pengguna. Dia hanya mesra kepada vendor-vendor. Mesra kepada mereka saja, tak mesra kepada pengguna. Sebab tu kereta Proton dulu bermasalah. Selepas kita berhenti buat corporate strategik dengan Mitsubishi, kita buat dengan Citroen, keluar Tiara, Toro. Kita buat corporate strategik dengan apa tu Renault, Wajah 1.8 Toro. Tengok orang duk kata Najib jual Proton kat China, Najib jual negara. Last kali kita secara seronok orang ni berebut nak beli X70, berebut nak beli X50. Jelas, tuan-tuan. Tu saya kata depa nak penjarakan Najib sebab apa?
Mereka nak jatuhkan orang Melayu. Mereka nak orang Melayu terus hidup macam sekarang. Nak bagi jadi bangsa kita di bangsa susah. Tu kita nak sedar. Yang Najib ni nak angkat bangsa kita ni sama tinggi dengan bangsa-bangsa lain kat dunia ni, tuan-tuan. Tuan tengok pasaran saham kita dulu. Tulang belakang ekonomi kita dulu. Yang tertinggi, yang terpanjang di dunia. Kenapa? Dia tertinggi dan terpanjang. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Banyak pelaburan-pelaburan asing dan pelaburan-pelaburan dalam negara kita. Kan? Banyak orang beli saham-saham kita. Bila orang beli saham kita, dia beli duit kita. Bila dia orang beli duit kita apa? Duit kita akan naik. Duit kita akan kukuh. Sebab tu Najib buka floating ringgit yang dibuat oleh Mahathir. Sebab apa? Sebab orang duk beli duit kita. Duit kita akan naik. Kita buat GST. Mata wang kita akan stabil. Sebab apa? Kita mengawal pengeluaran duit kita keluar negara. Kalau tidak ada GST, duit kita keluar tanpa terkawal. Bila ada GST, kita kawal pengeluaran duit kita keluar negara. Bermaksud apa, tuan-tuan? Maksud mata wang kita akan stabil. Sebab tu pekerja-pekerja asing, employees asing ni, alien ni, yang bekerja di Malaysia ni pun kena GST juga. Jadi apa, tuan-tuan? Maksudnya, oh dahsyat, tuan-tuan. Kalau tengok dasar transformasi Nasional Najib ni, tuan-tuan, memang dahsyat tu. Boleh jatuh ayak mata tu. Hebat tak hebat? Dah hari ni bila orang dia sebut nama Najib, orang marah sebab apa? Sebab takut benda ni kembalilah. Ni inggauan mimpi ngeri kepada puak-puak DAP ni, tuan-tuan. Sebab dia orang suka lah kalau Muhyiddin Menteri, dia orang suka. Mak Muhyiddin tak ada kemampuan. Dia lemah. Dari segi ekonomi dia lemah. Pengurusan dia lemah. Dia tak boleh nak buat keputusan. Tengok hari ni, di bawah pimpinan dia, syarikat-syarikat semakin teruk, tuan-tuan. Di bawah pimpinan Mahathir dulu. Mahathir memanglah, dia memang nak lemahkan ekonomi orang Melayu ni, tuan-tuan. Apa lagi, tuan-tuan? Saya cakap benda betul, tuan. Hati ke hati, tuan-tuan. Kan? Kenapa saya kekal sokong Najib? Sebab apa? Sebab benda-benda ni lah, tuan-tuan. Bukan atas diri saya nakkan kedudukan atau apa. Tapi atas benda-benda ni sebab saya tahu benda tu betul. Benda tu betul. Sebab kita tahu benda tu betul. Takkan kita nak menegakkan benang yang basah tu, tuan-tuan. Kita ni orang Melayu ditipu dengan teruk oleh DAP ni. Melalui pemimpin-pemimpin yang berjiwa DAP. Sebab DAP ni bukan dia bangsa. DAP ni ideologi, tuan-tuan. Ideologi. Dia kata dia parti sosialis. Sosialis apa? Kan? Dia ni lebih kapitalis lagi teruk daripada kita, tuan-tuan. Kan? Najib nak hidupkan ekonomi rakyat, nak ubah negara kepada sistem ekonomi yang lurus, sistem percukaian yang lurus. Dipitnah. Dia masuk kampung-kampung, hasut orang kampung. Tengok harga getah hari ni murah, harga getah murah. Kita kena tahu, negara kita bukan negara yang ada industri pemrosesan getah. Getah-getah kita ni, kita ekspor ke mana? Raw material getah kita ni, latex ni. Kita ekspor ke Thailand. Thailand tu negara pemprosesan getah yang terbesar di dunia. Getah kita dihantar ke sana, raw material dia. Di kita silap faham, terlalu silap faham. Dia bergantung kepada demand. Kalau demand Thailand tu besar kepada getah kita, harga akan naik. Bila demand dia orang kurang, supply kita akan kurang, mana harga akan jatuh. Ini kita kena tahu sikit pasal ekonomi ni. Bila kita tak tahu, kita akan ditipu hidup-hidup oleh pentapsuk DAP ni. Macam Rafizi tu. Masuk kampung, harga getah murah hari ni. Nak beli ikan sekilo pun tak boleh. Tanpa dia menceritakan fakta yang sebenar. Saya ulang. Getah kita ekspor ke Thailand. Thailand merupakan negara pemprosesan getah yang terbesar di dunia. Harga getah kita bergantung kepada demand dari Thailand. Kalau demand tu tinggi, harga getah akan melambung. Kalau demand tu kurang, harga getah akan jatuh. Sama juga macam harga sawit. Kenapa hari itu zaman Mahathir harga sawit jatuh? Sebab demand dari India berkurangan. Demand daripada China berkurangan. Automatik harga sawit akan jatuh. Kenapa hari ini harga sawit melambung? Sebab demand dari India tinggi. Demand daripada China tinggi. Dia bergantung pada demand. Kita supply. Macam gula kita demand.
Syarikat gula supply. Itu cerita dia. Kenapa kita halang idea Mak Jargon tentang pencetakan duit dasar helikopter? Sebab apa? Sebab kita nak kawal demand. Kalau ikut dasar dia, automatik demand akan naik. Bila demand naik, automatik harga barang akan naik. Negara kita akan jadi apa? Hyperinflasi. Bila hyperinflasi, apa jadi? Akhir nanti kita terpaksa hilang mata wang kita sendiri. Ringgit akan hilang. Kita terpaksa guna duit Amerika ke, duit Germani ke, dan sebagainya, tuan-tuan. Ini cakap betul-betul, tuan-tuan. Kita kena bagi kesedaran lah. Kita kena masuk cerita kepada peneroka filda, kepada pekebun-pekebun getah, kenapa harga naik, kenapa harga turun, bagi penerangan kepada dia, baru dia akan tahu kebenaran. Ni orang-orang politik yang DAP ni, dia masuk cerita dia bohong. Cara Fizi dulu. Kenapa minyak masak kita mahal, dia kata. Sebab kena GST. Sebab apa barang-barang keperluan mahal? Sebab kena GST. Hakikatnya, tuan-tuan, barang-barang keperluan tak kena sesen GST pun, tuan-tuan. Tak kena. Yang kena lah barang-barang keinginan. Apa maksud barang-barang keinginan? Barang-barang keinginan ni barang-barang yang mahal-mahal tu. Kan? Yang mahal-mahal tu. Tidak. Okey, tuan. Dah apa ya? Saya dah... ada apa soalan, tuan? Ya, Muhammad Sah. Sulaiman Makno, kau pandai sangat Smi, sampai Najib pun tak macam hang. Saya tak kata saya pandai. Tapi tuan carilah titik kebenaran apa yang saya cakap hari ni. Kita hari ini nak bagi penerangan supaya kita sedar, jangan tertipu lagi dengan orang politik yang jahat. Sebab apa? Untuk sebuah parti lawan menjatuhkan parti kerajaan, perkara yang mereka akan buat, mereka akan menggoncang ekonomi, bagi ekonomi itu lingkup. Tapi bila mereka gagal nak menggoncang ekonomi itu lingkup, mereka fitnah. Kata hutang 1 trilion. Najib jual negara kat China. Berhutang duit dengan merata orang. Lepas tu, gaji murah. Kos hidup tinggi. Harga ikan mahal. Harga minyak mahal. Harga kereta mahal. Pendidikan kena bagi free. Dia akan buat macam tu. Kita cerita ni sebab nak bagi kita sama-sama dapat ilmu. Saya bukanlah pandai. Kalau saya pandai, senang jadi profesor. Saya pun orang biasa juga. Benda-benda yang saya belajar, apa yang lecturer saya ajar dulu, apa yang TLDM ajar dulu, apa yang hari ni lecturer saya ajar, saya ceritalah balik. Bukan saya duk cari dalam Google semata-mata. Nak menuntut ilmu ni kena ada guru juga, baru boleh ikut Google. Kalau kita tak ada ilmu, tak ada guru, kita belajar kat Google, kita sesat nanti. Betul, tuan-tuan. Boleh sesat, tuan-tuan. Yang paling saya respect Najib ni, pasal proton. Saya respect betul lah. Dia punya analisa, dia punya SWOT analisis dia, betul-betul berjaya tau. Sebab apa, tuan-tuan? Produk proton jatuh tau. Tak laku. Dia boleh bagi laku balik tau. Ada cara, tuan-tuan. Ada kaedah dia. Ada formula dia, tuan-tuan. Nak cerita malah lah kat sini. Kaedah dan formula dia nak naikkan balik produk tu. Mula-mula dia buat SWOT analysis. SWOT analysis ni. Dia tengok strength. Dia tengok internal strength proton. Proton ada apa? Tanjung malim. Ada pekerja yang mahir dan sebagainya. Yang kedua, tengok weakness, kelemahan proton di mana. Kelemahan teknologi. Kita tak ada teknologi yang mutakhir. Lepas tu dia tengok pula opportunities, peluang luaran. Tu dia gabung dengan Gali tu. Bila gabung Gali, dia tengok pula ancaman-ancaman. Tak ada ancaman lagi, tuan-tuan. Tak ada lagi mana-mana syarikat dalam Malaysia yang boleh bersaing dengan proton setakat ini. Tuan-tuan, hebat tak? Hebat lah. Hebat, tuan-tuan. Kalau kita tahu perkara sebenar, jatuh yang mata. Kita rasa, kalau kita katakan Najib, kita rasa berdosa. Berdosa, tuan-tuan. Pasal kita jatuhkan orang yang betul-betul lurus, tuan-tuan. Najib tak bayar cukai. Yang tu kata Najib tak bayar cukai tu, percaya agak DP? Cukai apa? Kenapa Najib ni dia dapat dia cari dana politik daripada Timur Tengah? Kenapa? Sebab dia ubah. Kalau dia terus nak ambil dana politik daripada tycoon ortodok ni,
Tekun-tekun lama ni, apa akan jadi? Bila jadi Perdana Menteri, dia terpaksa membalas budi dengan bagi projek-projek yang berlipat kali ganda tinggi harganya. Jadi tak boleh maju negara kita. Nak buat Israel, kena bagi taikun kaya Malaysia satu. Taikun kaya kita Alibaba dengan China pula. Nampak tak? Kita tak boleh buat perniagaan terus ni tuan-tuan. Sebab kita dah makan budi. Bila kita dapat dana politik dari Arab Saudi, tak ada masalah. Sebab Arab Saudi memang negara yang kaya. Dia negara yang kaya. Cukup kaya tuan-tuan. Bukan sekadar minyak. Kita tengok orang pergi haji tiap-tiap tahun. Orang pergi umrah tiap tahun. Berapa juta. Berapa juta. Di situ berapa juta. Kan? Tertolak minyak ke tepi, Ustaz. Nampak tak? Kan? Nampak tak? Kan? Tapi itulah. Orang kata 2.6 bilion duit curi 1MDB. Najib tak bayar cukai. Kan? Lepas tu pandai pula minta cukai. Kalau duit haram, bolehkah kita kenakan cukai? Sejak bila lembaga hasil negeri mencukai duit-duit haram ni? Tak biasa kan? Maksud duit tu legal. Duit tu duit yang benar, duit yang halal. Tapi biasalah orang nak kenakan dia. Dia cukai pula. Lepas tu supaya rakyat Malaysia ni tertipu. Kalau kita tak ada ilmu, kita tidak ada pengetahuan, kita tidak ada pengalaman, kita akan tertipu. Maknanya kita akan buat lagi kesilapan di pilihan raya yang ke-15. Jadi jangan buat kesilapan lagi tuan-tuan. Benda ni tuan-tuan kena buat case study sikit lah. Jangan terus kita, Najib kena cukai sebab apa? Tapi kita kata Najib curi duit 1MDB. Tapi Najib kena cukai dengan lembaga hasil negeri. Buat case study sikit. Lembaga hasil negeri ni cukai duit haram ke? Tak. Betul. Maksud duit tu duit yang halal. Kalau duit halal, mana duit tu tak dicuri daripada 1MDB. Tapi duit datang dari mana? Duit datang dari mana? Najib bukan entrepreneur. Anak-anak dia bukan entrepreneur. Duit datang dari mana? Dari Arab Saudi. Maksudnya, dia pun nanya kat Najib lah. Buat nanya kat dia lah. Mana duit tu bukan duit curi. Duit itu bukan duit hasil perniagaan. Duit tu mai dari Arab Saudi. Makna, orang penanya kat dia lah. Buat case tadi sikit. Jangan terus. Najib curi 1MDB, kita percaya. Najib tak bayar cukai, kita percaya. Takkan orang curi kena bayar cukai? Di mana titik-titik logiknya? Tak ada titik logiknya. Maknanya, kita tertipu sebab kita pengetahuan kita cetek. Kita mudah tipu oleh orang yang jahat. Orang bijak yang jahat. Okey tuan-tuan? Okey tuan, saya nak berhenti dulu tuan-tuan. Terima kasih. Malam sambung balik. Jam 10 malam. Terima kasih tuan-tuan. Sebelum tu lain saya beritahu lagi lah. Kalau tuan nak tahu orang tu pentaksub penjilat DAP, tuan sebut nama Najib, dia meroyan gila babi. Tuan cerita kebaikan-kebaikan Najib, dia akan meroyan gila babi. Tuan cerita kejayaan Barisan Nasional, dia akan meroyan gila babi. Yang kedua, kalau dia kata Najib adalah beban dalam UMNO, maksudnya itu pun juga adalah penjilat dan pentaksub kepada fitnah DAP. Terima kasih tuan. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan perjuangan kita tuan-tuan.